yang berusaha, Tuan Setiausaha AJK Masjid, Tuan Imam, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kesempatan, keizinan dan juga kesihatan kepada kita untuk sama-sama berada di rumahnya pada tengah hari ini, alhamdulillah. Pada hari penghulu segala hari, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Jadi antaranya bila kita nak buat satu perkara, tuan-tuan sekalian, mesti kita mulakan dengan niat. Apa sekalipun kita mulakan dengan niat. Tanpa niat, pekerjaan tersebut tidak akan terjadi. Dan hanya sia-sia saja. Tak tahu nak pergi ke mana. Tidak ada akhirnya. Tidak ada mula dan tidak ada akhir. Bila kita ada niat, dia mesti berakhir dengan apa yang kita niat. Antaranya tengah hari ini, tadi kita dah niat. Pukul 8, pukul 9, pukul 10 kita dah niat. Saat lagi pukul 12.30 aku nak pergi ke masjid untuk tunaikan solat fardu Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Niat kita nak pergi ke masjid. Apa saja yang kita nak buat mesti bermula dengan niat. Tanpa niat, tuan-tuan, tak boleh sampai ke masjid ni. Macam tu juga pagi tadi. Kita tidur semalam, dalam pukul 10 kita tidur, niat dah pagi esok aku nak pergi ke masjid. Tunai apa? Tunai solat subuh. Sujud sajadah. Mesti bermula dengan niat. Sebab tu kita boleh jalankan, kita boleh lakukan. Ulama membahagikan, tuan-tuan sekalian, ulama membahagikan niat ni terbahagi kepada 5. Niat terbahagi kepada 5. Jadi kita tengok-tengok 5 niat ni kita duduk tang mana? Di mana tempat kita niat kita tu? Adakah niat tu kita betul ke ataupun niat tu tak apa nak betul? Niat pertama kata ulama, kita lakukan amalan, kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu kerana kita nak masuk syurga. Aku ni sebab aku nak masuk syurga yang aku pulun pergi masjid siang malam pagi petang ni. Mana tuan-tuan, niat kita tu hanya untuk syurga. Kalaulah keluar kenyataan mufti kata tak payah apa syurga, tak payah buat apa-apa. Syurga tak payah melakukan apa-apa, dilakukan apa-apa, duduk saja boleh masuk ke syurga. Maknanya kita tinggal semua amalan, tuan-tuan. Siang malam pagi petang, solat kita, ibadah kita, zikir kita, sedekah kita, tak payah buat apa. Pasal apa? Tak payah buat apa-apa, boleh masuk ke dalam syurga. Itu niat yang pertama. Niat yang kedua, kita niat juga, tuan-tuan, aku buat amal ibadah ni untuk aku hindarkan diri aku daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut sebagai neraka Allahu Akbar. Azabnya terlalu pedih, sangat-sangat syadid. Tidak tertahan. Dalam surah Al-Waqi'ah disebut, dalam surah Ar-Rahman disebut, antara azab-azab yang akan diterima oleh penduduk neraka, yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa ashabus shimal fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wala karim. Sekalian, antara azab-azabnya ialah akan memakan buah zakum yang berduri, makan dengan begitu lahap sekali penduduk neraka. Wal'iyyazubillah. Jadi kita pun niatlah, aku buat amalan ni sebab aku tak mau masuk ke neraka. Penduduk neraka juga, tuan-tuan, akan meminum air dari tembaga yang dicairkan. Wal'iyyazubillahi min zalik. Antara niat kita yang kedua untuk kita hindarkan daripada neraka. Tak boleh juga. Tidak sempurna juga kata ahli sufi. Yang ketiga, niat kita, tuan-tuan, niat kita untuk melakukan perkara ni sebab dia merupakan wajib. Niat kita mai ke masjid ni sebab aku wajib, yang ni sebab tu aku mai. Aku tak wajib, aku tak mai. Aku setakat sunat, aku tak mai dah. Sebab tu, tuan-tuan, amalan sunat bukannya semua orang buat. Amalan wajib pun, tuan-tuan, orang tak buat. Tambah amalan yang sunat. Ni sebab wajib, sebab tu kita mai. Ayat Allah surah Al-Jumu'ah yang kita baca tadi ni. Diwajibkan ke ya ayyuhallazina amanu. Dia tak kata ya ayyuhan nas.
Wahai manusia, dia kata wahai orang yang beriman. Mana orang beriman yang boleh melakukan solat Jumaat? Berapa ramai lagi orang di luar tuan-tuan tak boleh buat solat Jumaat. Tak boleh buat solat fardu sebab apa? Tak boleh buat. Kajian yang dilakukan di Perak tuan-tuan, daripada remajanya, di segi remajanya, orang yang tidak solat ni ialah 80% yang tidak solat. Sekolah menengah 15, 16, 17, 18, 80%. Yang kedua dewasa. Berapa peratus? 75% tak solat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam tersebut tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia wajib. Sebab tu kita buat. Kita niat lagu tu. Jadi kalau sunat tak payah buat. Keluar punya kenyataan tak payah buat solat. Ikut suka nak buat, kata tak mau buat. Memang tak buat ni tuan-tuan. Memang tak buat. Dalam wajib tu tuan-tuan boleh bilang jemaah di masjid dan surau. Tambah-tambah Covid ni makin kurang. Pasal apa? Takut pergi masjid. Takut kena Covid. Memang duk pergi ke masjid ke surau tuan-tuan selepas Covid ni, dalam masa Covid ni semakin kurang. Jamaah semakin kurang. Allahu a'lam pasal apa. Sepatutnya bila wabak mai tuan-tuan, mana bersyukur kepada Allah tu lebih banyak, tapi tak, makin kurang. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita tidak jadi seperti itu. Tidak jadi seperti mereka, semakin kurang menghadiri rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah sebut tuan-tuan, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Dia kata dah, Allah kata dah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala merupakan mereka tu orang-orang yang beriman dan juga percaya kepada hari kiamat. Tuan-tuan, ayat ni kalau kita kata kat kawan kita yang tak main masjid tuan-tuan, marah kat kita tuan-tuan. Awak ingat hang seorang beriman. Hang pergi masjid, aku tak pergi masjid. Tapi kenyataannya tuan-tuan, lebih kurang tu lah. Allah kata siapa yang makmur ke rumah Allah, dia yang pergi masjid siang malam pagi petang tuan-tuan, dia merupakan orang yang beriman kepada Allah. Percaya kepada hari kiamat. Ni hang Jumaat apa tak main bila? Main sembahyang raya. Boleh gagah ke? Mai bila? Mai masjid tuan-tuan duduk depan sekali. Duduk depan pada tu imam tu. Hebat. Tu hebat sungguh. Jadi antara tuan-tuan tugas kita untuk memaklumkan kepada saudara kita selain pada masjid, selain pada hari Jumaat, selain pada hari raya, solat fardu. Buat kita wajib lah walaupun dia fardu ain, fardu kifayah. Buatlah kita wajib. Sebab apa? Dia akan membantu kita, menolong kita. Jadi yang kedua, niat kita kena wajib. Tidak boleh juga. Tak apa nak sempurna. Niat ketiga kita kerana untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak sempurna. Bukan kita buat amalan tuan-tuan untuk mendapat keredaan Allah sahaja. Kita buat ni kerana kita nak lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak mendapat keredaan Allah, turun mai kenyataan kata amalan yang kamu buat ni semua aku redha dah. Tak payah buat apa dah. Tak payah main masjid. Cikgu Din pun tak payah kalut-kalut. Panggil sana, panggil orang tu, panggil orang ni untuk memakmurkan masjid. Jadi kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk keredaan Allah. Bukan kita buat tu untuk redha Allah redha. Allah redha ke tak redha kan tuan-tuan, tetap dilakukan. Yang keempat, bukan untuk mencari keredaan Allah. Niat yang keempat. Niat yang kelima tuan-tuan, lillahi ta'ala. Apa saja amalan yang kita lakukan tuan-tuan, lillahi ta'ala. Macam kita niat salli fardhal jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Niat ibadah kita ni, amalan kita ni, zikir kita ni, sedekah kita ni untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana syurga, bukan kerana neraka, bukan kerana wajib, bukan untuk mendapat keredaan Allah, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikut suka Allah, kita buat ibadat siang malam pagi petang, dia nak muh kita dalam neraka. Nak buat macam mana? Dia yang maha berkuasa. Qul huwallahu ahad. Dia yang berkuasa, dia hanya satu, ikut suka dia. Kita ada dua, ada tiga. Kena buat keputusan, kena mesyuarat. Wa amruhum syura bainahum. Kena ada mesyuarat. Dia tak payah, dia kata nak buat tu dia buat. Dia kata jadi kun, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya tuan-tuan, yang kelima ni lah kita nak pegang lillahi ta'ala.
Dia nak bagi apakah, sunat ke, wajib ke, redha ke, ikut suka dia. Yang penting kita buat bagi sempurna. Sebab tu yang paling sempurna tuan-tuan, kita lakukan ibadah ni di mana? Ibadah ni di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara sedikit peringatan saya untuk kita bersama. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita untuk kita setkan di mana kedudukan kita sebenarnya daripada 5 perkara yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.